wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini bersamaan dengan 25 Syaban 1435 Hijriah, dan semua orang Islam yang mukmin tidak sabar-sabar menanti kedatangan Ramadan untuk berada dalam Ramadan dan merasai dengan hebatnya keampunan serta rahmat Allah yang mencurah-curah, yang sangat terasa kelainannya di antara Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Antara tanda keimanan dan iman yang masih sihat di dalam hati seseorang Islam itu ialah apabila dia gembira dengan kedatangan Ramadan, dan yang keduanya dia melakukan persiapan untuk menyambutnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bersama dengan sirah Nabi kesayangan kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih lagi berada dalam fasa yang pertama, iaitulah Mekah. Nabi berada di kota Mekah selama 53 tahun. Nabi lahir, kemudian hidup sehingga umur 40, dilantik menjadi Nabi dan meneruskan ataupun memulakan dakwah di kota Mekah. Nabi mula dakwah umur 40. Kemudian dakwah itu dijalankan secara rahsia, secara senyap, rahsia dan sulit selama 3 tahun, sehinggalah diarahkan oleh Allah melalui surah Asy-Syu'ara ayat 214, dan yang lebih spesifiknya di dalam melalui surah Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah wahai Muhammad secara berterus terang, secara terang-terangan, zahirkan dakwahmu. Maka bermula daripada situ Nabi menzahirkan dakwah. Seawal hari pertama Nabi menzahirkan dakwah di atas bukit Abi Qubais dengan menyeru keseluruhan penduduk Mekah. Dengan begitu rasa bertanggungjawab, Nabi panggil semua orang Mekah untuk menyampaikan Islam. Susah perasaan tu. Kita dalam keadaan dibenarkan untuk mengamalkan Islam di Malaysia ni pun, berapa kali kita berani panggil semua adik-beradik kita untuk menyampaikan peringatan tentang Islam dan sebagainya. Nabi bukan saja panggil adik-beradik, saudara mara, bahkan Nabi panggil keseluruhan penduduk Mekah untuk menyampaikan bahawa akulah pesuruh Allah dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Seawal hari pertama Nabi sampaikan, Nabi telah pun dimaki hamun oleh bapa saudaranya Abu Lahab. Kemudian Nabi SAW tidak henti-henti diuji oleh Allah dengan ujian yang pelbagai. Minggu lepas kita tengok kumpulan pimpinan Quraisy datang jumpa Abu Talib, memohon dan meminta dengan baik supaya Nabi kita menghentikan dakwah daripada menyebarkan Islam. Mai jumpa kali pertama, kemudian jumpa kali yang kedua, kemudian jumpa kali yang ketiga. Ada riwayat 2 kali, ada riwayat 3 kali. Kemudian setelah Abu Talib memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah atas dasar kekeluargaan, maka Nabi meneruskan dakwah
Dan orang Quraisy memikirkan cara lain, macam mana nak sekat ni. Tuan-tuan, usaha untuk menyekat cahaya Islam daripada disebarkan di kota Mekah bermula daripada hari pertama. Ingat tak? Bukan bermula setelah 10 tahun Nabi menyebarkan dakwah tak. Daripada hari pertama Nabi sebarkan Islam, sehinggalah Nabi menutupkan matanya ketika berusia 63 tahun. Kemudian dah berjumpa dengan Abu Talib, tak berjaya. Mereka bersyarat untuk melabelkan Rasulullah dengan satu gelaran yang buruk. Akhirnya mereka kata kat Nabi bahawa Rasulullah itu seorang penyihir melalui kata-katanya. Kemudian bila tak berjaya sekat Islam juga dengan cara itu, orang Quraisy, kerajaan Quraisy Mekah menghantar Utbah bin Rabi'ah membuat tawaran dunia untuk Rasulullah menjadi raja Mekah, untuk Rasulullah menjadi orang yang paling kaya, dan untuk Rasulullah mendapatkan mana-mana wanita yang Nabi nak. Tawaran-tawaran dunia itu yang pasti menggiurkan semua orang ditolak pada hari yang sama oleh Rasulullah. Bahkan dalam perjumpaan yang sama, apabila Nabi berjumpa dengan wakil Quraisy, iaitulah Utbah ibn Rabi'ah, maka Nabi SAW menyatakan bahawa baginda tidak berminat dengan satu pun daripada tawaran tersebut, tetapi akan tetap meneruskan dakwah yang telah diwajibkan oleh Allah di bahu Nabi SAW. Kemudian dah berbincang 2-3 kali, jumpa Nabi tolak sebagainya, pergi jumpa lagi dengan Rasulullah, kali ini dengan orang-orang besar Quraisy, orang-orang lama Quraisy, 3-4 orang. Al-Walid ibn al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Al-As ibn Wa'il, Al-Aswad ibn Al-Muttalib, ramai. Yang ni yang orang tua-tua pergi jumpa pula. Wahai Muhammad, kamu sembah Tuhan kami setahun, kami sembah Tuhan kamu setahun. Ini saya ulang banyak kali supaya kita faham, betul-betul menghayati dan akhirnya menghafal peristiwa yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya mereka minta, wahai Muhammad, kalau tak mau juga kami sembah Tuhan kamu sehari, kamu sembah Tuhan kami sehari. Maka turunlah satu surah, Qul ya ayyuhal kafirun, sampai habis. Apabila perjumpaan demi perjumpaan, perbincangan demi perbincangan, ejek Nabi, hina Nabi, fitnah Rasulullah SAW, kesemuanya tidak berhasil, menawarkan dunia yang paling tinggi untuk Muhammad SAW juga tidak berhasil. Akhirnya tak ada jalan lain, mereka pun guna jalan kasak. Jalan kasak ni tabuh orang lah, tabuh pukul orang, itu jalan kasak. Jalan ni digunakan oleh semua orang, bermula daripada anak-anak Sayyidina Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, yang menggunakan kekerasan, sampailah zaman Rasulullah, akhir zaman, manusia-manusia batil akan menggunakan cara tersebut untuk memadamkan Islam. Maka minggu lepas kita dah tengok beberapa orang di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, sebahagian kecil gambaran para sahabat bagaimana mereka menerima azab daripada orang Quraisy Mekah, sama ada saudara mara mereka sendiri dan kebanyakannya daripada tuan-tuan mereka, karena ketika itu masih lagi ada sistem perhambaan. Antara yang kita semua dah dengar pada minggu yang lalu, Rasulullah SAW sendiri, Abu Bakar dan sebagainya. Kita sambung pada minggu ni penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy Mekah yang dihadapi oleh
para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 86, kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Bapa saudara Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu pernah membalut Sayyidina Uthman dalam tikar daun palma, daun kurma, lalu membakarnya. Apabila Mus'ab bin Umair mendengar anak lelakinya masuk Islam, wanita itu mendera anak itu hingga kebuluran, kemudian lalu menghalaunya dari rumahnya. Anak ini sememangnya hidup mewah, tetapi selepas penyiksaan itu kulitnya jadi kerepot, meninggalkan kesan rupa wajah yang dahsyat. Sayyidina Uthman, minggu lepas kita ada sebut sikit, dia juga tidak terlepas daripada disiksa oleh bapa saudara dia sendiri, Sayyidina Uthman ibn Affan. Kemudian Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair, saya pernah sebutkan pada tuan-tuan beberapa bulan yang lalu, dia anak orang kaya, ibu dia jutawan Mekah, orang kaya. Benda ni direkodkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku tidak pernah melihat satu orang pemuda yang lebih nikmat daripada Mus'ab bin Umair, yang lebih wangi atarnya daripada Mus'ab bin Umair, dan lebih mewah pakaiannya daripada Mus'ab bin Umair. Dan dia seorang remaja. Tuan bayang tengok, mak kaya, remaja. Nak kereta apa boleh dapat, nak rumah di bukit mana boleh dapat, nak pi mana pun boleh pi. Anak orang kaya Mekah. Apabila bekerja pula dengan Islam, bekerja dengan Islam selalunya tidak diberikan gaji. Tak ada gaji, mana ada orang nak bagi gaji ni, kerja dalam amal jama'i ni. Tuan ni hak main buat rakaman apa semua ni, mana ada orang bagi gaji sebulan-sebulan? Tak ada. Tiap-tiap malam mereka main rekam. Perlukan pengorbanan. Maka Mus'ab bin Umair memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ketenangan yang dirasainya bersama dengan baginda Nabi, dan juga perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah walaupun tidak ada habuan keduniaan yang segera ketika itu. Bahkan ketika Mus'ab bin Umair selepas dia masuk Islam, tinggal semua kata mak dengan ayah dia, wajah Mus'ab bin Umair berubah. Dulu rambut dia elok lah, rambut pi salon mahalnya, bukan gunting hak RM8 macam kita. Gunting hak RM90 ni sekali dengan shampoo lagi buh hak macam tin tu pula boy. Rambut Mus'ab bin Umair. Para sahabat cerita, kami melihat Mus'ab bin Umair dengan pakaiannya yang lusuh, rambutnya yang kusut, maksudnya tak elok macam dulu dah. Slipper pun slipper lama, tak wangi macam dulu dah. Dulu kalau Mus'ab lalu di kota Mekah, kalau dia pi K4 ke, dia pi mana ke, semua orang tahu ini Mus'ab mai ni. Bak kereta hak dia parking tu, dia seorang je pakai. Minyak wangi dia seorang saja. Dia seorang saja. Lalu minyak wangi itu dia seorang saja. Tetapi di akhir hayat hidupnya, dengan iman yang begitu luar biasa, dilantik oleh Rasulullah sebagai pemegang panji pertama dalam peperangan Uhud. Maka Mus'ab bin Umair mati syahid dalam keadaan tidak meninggalkan sedikit pun harta, hanya sehelai kain yang Rasulullah kata kalau ditutup kepalanya nampak kaki, dan kalau ditarik tutup kakinya nampak kepala. Anak orang kaya, tapi tinggal dan bersama dengan Nabi. Tuan, mak dia sendiri siksa, mak dia sendiri. Ini penyiksaan yang dihadapi oleh para sahabat. Kemudian Bilal ni masyhur. Bilal masyhur, semua orang tahu. Cerita sikit pasal Bilal. Bilal ni dia kena siksa, tak batu atas dia tengah padang pasir. Semua orang boleh cerita. Poin tu anak kata tanya anak kita pun dia cerita siapa para sahabat yang teruk kena siksa. Dia fikir Bilal. Dia kena apa? Buh batu. Betul lah. Memang betul pun. Siapa hamba dia? Ni bila mengaji sirah kita tambah lagi maklumat. Yang duk siksa Bilal tu nama apa?
Ketika dia diseksa itu, dia hamba abdi, dia kulit hitam, hamba abdi yang kulit hitam, rambut rinting ni. Yang menyiksa dia ketika itu salah seorang menteri Quraisy, nama dia Umayyah bin Khalaf. Bilal hamba Umayyah bin Khalaf dipukul dengan hebat oleh tuannya apabila mendapat tahu dia telah menjadi seorang Islam. Umayyah bin Khalaf ni dia pukul sungguh Bilal bin Rabah. Akhirnya Umayyah bin Khalaf mati dalam peperangan Badar, dibunuh dalam peperangan Badar. 5 orang yang disebut nama-nama mereka oleh Rasulullah. Bila dia tahu Bilal masuk Islam, dia hamba abdi, Bilal masuk Islam, seutas tali diikat di keliling leher, lalu disuruh budak-budak di jalanan menarik Bilal di sepanjang jalan hingga sampai ke anak bukit Mekah. Ada juga dibiar tidak diberi makan dan minum sepanjang hari. Pada waktu lain, Bilal diikat, dipaksa baring di tengah panas padang pasir, dan di atas badannya dipenuhi batu-batu yang berat. Tanah. Jadi Bilal, tuan dia ikat kaki dia, tarik, suruh budak-budak tarik, budak-budak Mekah tarik, mereka pun tarik dia. Saat lagi ikat pula, tak di tengah padang pasir, tak bagi makan sehari, biar tinggal tang tu. Tak lagi mereka buang, buka pula baju dia, tak di tengah padang pasir, letak batu pula. Wahai Bilal, satu je aku nak suruh hang sebut, kufur dengan Muhammad. Yang tu je, lepas tu aku lepaskan kamu. Tuan-tuan, kurang daripada 1 minit untuk membuatkan Bilal terlepas daripada penyiksaan yang makan hari dan makan bulan tu, hari-hari. Sehari suntuk diseksa, sehari suntuk diseksa. Umayyah bin Khalaf kata satu je Bilal, hang sebut kufur dengan Muhammad, aku lepas lah juga. Maka Bilal jawab kepada tuannya, kamu memiliki tubuhku untuk dipukul dan diseksa, tetapi kamu tidak memiliki jiwaku untuk diserahkan kepada Allah. Ahadun ahad. Jiwa dia milik Allah, badan nak seksa terang mana pun. Padang pasir ni panas tuan-tuan, saya ingat belajar di sana. Padang pasir ni ya Allah, panas ya amat. Pasir tu, pasir ni pula dia jenis simpan haba. Panas. Kita pakai slipper pun panas, apatah lagi diheret dengan tidak berbaju atas tu, tak pula batu, dia jadi rapat badan ni. Dan akhirnya sampailah Abu Bakar Ibn Abi Quhafah, dia yang lalu tengok Bilal disiksa teruk sangat dah, lembek Sayyidina Bilal. Akhirnya Abu Bakar membebaskan Bilal dengan hartanya, dia guna duit dia. Abu Bakar dia pun bayar kepada Umayyah dengan harga yang mahal, kemudian digantikan dengan seorang hamba abdi yang lain. Maka merdekalah Bilal bermula pada hari itu. Kemudian muka surat 87. Seorang lagi mangsa kekejaman dahsyat Quraisy ialah Ammar bin Yasir. Hak ni pun masyhur. Cerita Sayyidina Ammar masyhur. Ammar ni sangat beruntung kerana dia, ayahnya, ibunya tiga-tiga Islam. Ammar anak, ayah dia Yasir, ibu dia Sumayyah. Tiga-tiga Islam. Bermula dengan Ammar, kemudian mak dengan ayah dia. Susah nak cari sahabat yang ibu dan ayah dia Islam. Abu Hurairah ayahnya tidak Islam, Umar bin Al-Khattab ayahnya tidak Islam. Susah nak cari sahabat yang alhamdulillah diberikan wahyu hidayah oleh Allah untuk Islam. Ammar bin Yasir keluarga antara yang terawal masuk Islam, tiga-tiga beranak. Seorang hamba merdeka daripada Bani Makhzum. Mereka daripada Bani Makhzum. Ammar, dia bersama-sama ibu bapanya memeluk Islam pada peringkat awal. Masuk Islam, berkali-kali mereka disiksa dengan memaksa mereka berbaring di atas pasir yang panas membara sambil dipukul dengan zalim. Bahkan Ammar dilambung ke dalam bara api. Nabi SAW sangat terharu dengan kezaliman yang menimpa Ammar dan keluarga. Baginda sering memberi penawar kepada mereka serta mengangkat tangan berdoa
dan katanya, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Tuan-tuan, antara orang yang paling awal dijanjikan oleh Rasulullah SAW syurga adalah keluarga Ammar. Ibu dia dihodok, ada riwayat kata daripada atas, ada riwayat kata daripada bawah, daripada belakang, syahid. Sulah sampai syahid, tak tinggal Islam. Ni iman zaman dulu. Saya yang bercakap, kita yang mendengar ni, kalau orang ancam kita untuk begitu, untuk mati ataupun untuk hidup dan meninggalkan Islam, mati dalam dakapan Islam ataupun hidup dengan meninggalkan Islam. Ambil pisau panjang tu nak cucuk ni daripada bawah. Maka Sumayyah ibu Ammar memilih untuk mati syahid dalam dakapan Islam. Maka nama dia tercatat sampai bila-bila wanita pertama yang syahid dalam Islam. Nabi tengok ni duk kena siksa tu, Nabi duk tengok lepas lambung Sayyidina Ammar, siksa ayah dia, butakan mata ayah dia. Nabi lalu tak boleh buat apa, bilangan sedikit, bilangan orang Islam sangat sikit, tak ada kuasa dan sebagainya. Maka Nabi pun sebut satu hadis yang sangat masyhur. Doa Nabi menjanjikan syurga. Nabi kata, sabran ala Yasir. Sabran ni kalau orang faham bahasa Arab, maksud dia isbir sabran. Dia maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ni Nabi kata, Nabi nak bagi tahu kata sabar sungguh-sungguh. Nabi tak kata isbiru, Nabi kata sabran. Sabar di atas sabar, wahai keluarga Yasir. Tak boleh buat apa, aku tak boleh tolong. Fa inna mau'idakumul jannah. Timbal balik yang akan dibayar oleh Allah ialah syurga. Maka syahid ibu dan ayah dia. Adapun kisah Ammar ialah, kita tengok Ammar pasal apa dia terlepas. Bapaknya Yasir maut disebabkan penyiksaan bertubi-tubi. Sumayyah ibu Ammar dirodak dengan senjata hingga mati oleh Abu Jahal sendiri. Abu Jahal ni jahat sungguh dia ni. Dia tak heran bunuh orang. Abu Jahal ni jenis dia tak heran bunuh orang. Dan dia wajar ditakdirkan sebagai syuhada wanita pertama dalam Islam. Sumayyah mak Ammar. Ammar tidak sunyi menghadapi pelbagai bentuk siksaan dan sentiasa diugut dengan penderaan bengis, kecuali dia turut menghina Nabi dan kembali menyembah Allata dan Al-Uzza. Dalam keadaan begitu lemah, dia mengucap sepatah perkataan ditafsirkan sebagai menolak Islam, tetapi dalam hatinya tetap tidak pernah goyah. Tuan-tuan, disiksa selama dalam tempoh yang panjang, siksa, semua jenis siksa yang membawa kepada mati. Tuan-tuan bayang keadaan dia. Kemudian mak dibunuh depan mata, ayah dibunuh depan mata. Apa tindakan Ammar? Waktu itulah Sayyiduna Ammar ibn Yasir menyebutkan satu perkataan yang kufur. Kataan apa wallahu alam, tapi benda tu ditulis dalam semua sirah. Sayyidina Ammar dia keluar benda tu. Apabila dia sebutkan perkataan itu, ada kitab sirah kata Abu Jahal dia nampak riwayatlah, antara riwayat, tapi tak kuat lah. Dia nampak lebah atau kumbang terbang. Dia kata, wahai Ammar, hang kata kumbang tu Tuhan kamu. Antara riwayat yang lemah. Sebab tu kitab ni dia kata Ammar sebut, macam tu je dia kata. Yang tu yang sahihnya. Maka Sayyidina Ammar pun dengan penyiksaan yang berterusan, mak ayah mati depan mata, dia pun kata, ya, yang tu Tuhan aku. Macam mana jadi ni? Maka dia dibebaskan. Abu Jahal bebaskan dia. Dibuka apa semua, dibebaskan. Macam mana kesudahan Ammar bin Yasir? Para sahabat bagi tahu ke Nabi, ya Rasulullah, kami dengar cerita pasal Ammar. Ammar dah dilepaskan. Dengan syarat dia mengungkapkan satu perkataan kufur, dan dia telah mengungkapkannya. Tuan-tuan, benda besar dah, benda besar. Adakah Nabi melompat terus? Dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata panggil Ammar. Dengar Sat, panggil dia. Nabi pun panggil Sayyidina Ammar, dengar dulu. Walaupun ramai sahabat yang tahu berita tu, sehinggalah Nabi berjumpa sendiri dengan orang tu.
Hak ni Nabi ajak kita tuan-tuan. Benda lagi kita duk dengar, kawan nu kata kat hang, kawan ni kata kat aku, depa duk bincang pasal tu, depa duk kata kat kita. Sebab tu cara saya bila apa nama ni, depa upload video saya dalam ceramah saya dalam YouTube, ada di antara benda tu orang tak puas hati, orang tikai lah, maksudnya ada benda orang tanya sebagainya. Saya tak suka duk ambil pendekatan mesej apa, saya tak dan. Saya minta nombor telefon kan, tapi tak bagi sampai ke sudah kan. Saya minta nombor telefon satu orang, seorang-seorang saya tanya tu, tak bagi semua. Seorang je bagi, saya cakap. Bercakap terus tuan-tuan, bercakap dengan orang tu, baru kita tahu tang mana tak kena, salah faham di mana, tak boleh mana cakap. Itu cara saya. Kemudian Nabi pun panggil Sayyidina Ammar. Sayyidina Ammar datang. Wahai Ammar, apa yang kamu sebut? Ammar pun sebut, ya Rasulullah, saya sebut sekian-sekian. Perkataan yang diungkapkan oleh Ammar bin Yasir diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang perkataan itu perkataan kufur. Nabi pun tanya, wahai Ammar, macam mana hati kamu? Ammar pun jawab, ya Rasulullah, tidak ada yang lebih aku imani melainkan Allah dan Rasulnya. Dan ketika aku mengucapkan itu, qalbi mutmainnun bil iman, hatiku masih tenang dengan iman. Hati dia tenang lagi tuan-tuan, tapi disebabkan ni penyiksaan luar ni tuan-tuan, siksa mereka bukannya macam kita buh bawah penjaga bawah tanah kemudian tak bagi makan, macam tu dah. Siksa berterusan hari-hari ni, siksa berterusan fizikal ni. Kemudian mak depan mata meninggal, mak dirodok, ibu tu mati syahid, kemudian ayah pula. Maka Nabi SAW mendapat wahyu daripada Allah berkaitan dengan keadaan Ammar. Tuhan buat turun jawapan daripada 7 petala langit melalui surah An-Nahl ayat 106. Tuan-tuan tengok, Tuhan jawab terus, mengiktiraf keimanan Ammar. Dan apa yang diungkapkan oleh Ammar hanyalah disebabkan oleh tekanan yang dia hadapi, padahal hatinya masih tenang dengan iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tengok tuan, sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah, kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang, tenteram dengan iman. Daripada kisah ini, kesemua ulama sepakat bahawa siapa-siapa yang diancam dengan bunuh untuk dia keluar daripada Islam, maka ketika itu dia boleh menyebut perkataan itu ataupun melakukan perbuatan itu dengan syarat hatinya tenang dengan iman, hatinya masih beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan syarat yang kedua, ancaman itu mestilah ancaman nyawa, kata para ulama. Kalau ancaman hilang hilang allowance lah, yang tak ingat benda tu, hilang allowance jurulatih ke. Kalau ancaman dia hang tak tinggal Islam, kalau nak pakai tudung juga kami buat turun pangkat. Oh, dia pun kata, hai, hak ni wa qalbuhu mutmainnun bil iman ni kan. Kisah Ammar bin Yasir, dia pun esok tak apa, saya tak pakai tudung, janji jangan buat turun pangkat saya. Tak boleh, kecuali nyawa sahaja. Harta tidak dibenarkan dan sebagainya, kecuali nyawa saja. Apabila diancam nyawa seorang tu, dia boleh sebut benda tu dalam keadaan hati dia tenang dengan iman. Kemudian Khabbab bin Arat, yang ni tidak masyhur. Nama seorang sahabat, nama dia Khabbab bin Arat. Dia awal masuk Islam, bahkan dia masuk Islam sebelum Sayyidina Umar. Kemudian
Khabbab ini antara orang yang sangat awal masuk Islam di kota Mekah. Dia yang ajak adik Sayyidina Umar yang bernama Fatimah bintil Khattab, dan juga adik ipar Sayyidina Umar yang bernama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid dengan Fatimah bintil Khattab masuk Islam. Yang ajak daripada orang ni baca Quran adalah Khabbab bin Arit. Maksudnya lagi atas, lapis lagi atas. Khabbab ni lapis Sayyidina Abu Bakar yang awal-awal ni, Sayyidina Ali, Bilal. Khabbab bin Arit, tapi nama dia tidak masyhur. Dia juga disiksa. Dia disiksa sehingga dia pergi jumpa Nabi SAW, tak tahan dengan penyiksaan dia. Ni kisah dia. Sampai dia tak tahan, dia pergi jumpa dengan Nabi yang sedang berehat di tepi Kaabah. Dia kata, ya Rasulullah, mata nasrullah, ala tad'u lana ala tastansirana Allah. Ya Rasulullah, bila kemenangan Allah? Ya Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah supaya kita menang. Waktu tu Nabi kemerah-merahan mukanya. Maksudnya Nabi terasa dengan benda tu. Nabi terasa dengan permintaan tu. Sebab baru je sebarkan Islam. Tetapi Khabbab bagi pihak dia pula, dia dah tak tahan sangat dah. Maka muka Nabi berubah. Maksudnya Nabi terasa. Nabi pun kata, wahai Khabbab, sesungguhnya umat-umat terdahulu disikat badan mereka dengan sikat yang diperbuat daripada api, kemudian hancur luluh tubuh dan daging mereka, tidak membuatkan mereka keluar daripada Islam. Demi Allah, Nabi bangun cakap tu. Waktu Khabbab minta tu, demi Allah, agama ini akan menang wahai Khabbab. Satu hari kamu akan melihat penganut agama ini berjalan daripada Sana'a ke Hadramaut, tidak ada seorang pun yang kacau mereka, yang mengancam mereka. Janji Nabi. Dan hari ini kita boleh tengok ramai orang Islam. Tuan-tuan sekalian, peristiwa itu pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia jadi khalifah. Lepas Nabi wafat, lepas Abu Bakar wafat, dia jadi khalifah. Satu hari dia teringat pasal Khabbab ni. Dia pun teringat, dia panggil Khabbab mai menghadap. Itu cerita dia. Dia panggil Sayyidina Khabbab mai menghadap. Bila Sayyidina Khabbab mai menghadap, dia kata, ya Khabbab, li alaika syai'. Aku teringat tak sat satu benda dulu yang berlaku dengan Rasulullah, dan aku tak puas hati benda tu. Hari ni aku nak tuntut. Khabbab tanya, wahai Umar, ya Amirul Mukminin, apa dia yang kamu tak puas hati? Wahai Khabbab, dulu Nabi pernah lihat di tepi Kaabah kita di awal-awal pemerintahan Islam. Hang pi mengadu ke Nabi sampai Nabi kecil hati. Mengadu minta supaya menang. Hang kata hang tak tahan dengan penyiksaan. Wahai Khabbab, benda apa yang kamu kena siksa ni? Tentang rupanya Sayyidina Umar pun tak tahu Khabbab ni dia kena siksa apa. Maka Khabbab ibn Arid dia pun bangun. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aku berjumpa dengan Rasulullah kerana penyiksaan yang aku dapat tidaklah seperti kalian. Dia pun angkat baju jubah dia, tulang di belakang dia, maka nampak kesan dibakar dan tulang yang masih lagi tersembul keluar di belakang Khabbab. Dia kata, wahai Umar Amirul Mukminin, tahukah kamu ketika dulu aku dipanggang di atas api, digolek-golek dan diletakkan bara-bara yang baru, sehinggalah menitis darah dan lemak daripada tubuh badanku yang memadamkan bara-bara itu. Mereka buat macam ayam tu, golek dia habis tulang belakang ni sampai nampak tulang ni. Dia pun tunjuk kat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun tengok diam, tak kata apa kan. Sayyidina Umar tak jadi buat apa. Maka dilepaskan balik Khabbab ibn Arid, salah seorang sahabat radhiyallahu anhum yang disiksa pada zaman pengembangan Islam di kota Mekah. Dia mengalami pelbagai penyiksaan dan layanan buruk. Orang-orang kafir Mekah pernah menarik rambutnya, melengkai ke lehernya, kemudian memaksa dia menerap di atas bara api yang marak.
dengan meletak pula seketul batu besar di atas dadanya bagi menghalang dia daripada melepaskan diri. Tuan-tuan, buat bara api bagi panjang tu, tok orang atas tu. Dahsyat pada Bilal lagi. Khabbab punya penyiksaan lebih teruk dan lebih hebat daripada Sayyidina Bilal. Tok atas tu, lepas tubuh batu pula atas tu, tak boleh pergi mana. Sebab tu yang sampai lekat bekas. Lepas Nabi wafat, lepas Abu Bakar wafat, zaman Sayyidina Umar tu duk lekat bekas lagi. Orang lain habis hilang dah bekas-bekas penyiksaan, dia masih lekat. Setengah orang Islam yang sama kedudukan seperti Khabbab dibalut dengan kulit unta mentah lalu dicampak, dan setengahnya pula dimasukkan ke dalam baju besi kemudian disumbat dengan pasir panas membara lalu didedahnya ke panas matahari. Wanita ataupun orang perempuan yang baru peluk Islam juga tidak ketinggalan. Senarai mereka terlalu ramai untuk mencerita kesemuanya. Zanirah An-Nahdiyah, anak perempuannya Ummu Ubais, ramai lagi yang pernah disiksa di tangan para penindas, termasuk Umar bin Al-Khattab sebelum dia memeluk Islam. Bukan Sayyidina Umar kena siksa, Sayyidina Umar yang siksa sebelum dia masuk Islam lah kan. Dia masuk Islam lepas tu. Sebelum tu Sayyidina Umar pun dia juga pernah siksa lah. Kemudian sementara Abu Bakar, seorang penganut yang kaya raya, membeli dan membebaskan mereka daripada perhambaan, sama seperti dilakukan kepada Bilal dan Amir ibn Fuhairah. Yang ni Abu Bakar ni dia kaya, dan seorang kaya yang dibuka mata hati dia untuk melaporkan harta dia kepada Islam. Entah kaya yang Allah bagi kemuliaan hati untuk dicurahkan kekayaan itu kepada agama Allah. Kemudian Rumah Al-Arqam, soal 84, nombor 8 tuan-tuan. Rumah Al-Arqam ni nama sahabat Al-Arqam ibn Abil Arqam. Kata ulama sirah, sebenarnya Arqam ibn Abil Arqam juga adalah bukan nama sebenar beliau. Yang ini sebahagian daripada taktik yang digunakan oleh Rasulullah untuk menjaga tempat rahsia, rumah rahsia dan pemilik rumah itu. Tuan-tuan bayang tengok, kerajaan Mekah menyerang semua yang masuk Islam. Tangkap, siksa, tangkap, siksa, tangkap, bunuh. Maka Nabi perlu satu tempat yang orang kerajaan Mekah tak tahu tempat tu, iaitulah markas dakwah Nabi. Untuk mereka beribadat ramai-ramai, Nabi ceramah, usrah, tazkirah, ajak Islam, perbetulkan akidah, kuatkan akidah. Maka rumah itu diberikan gelaran Rumah Arqam ibn Abil Arqam, nama rumah tu, dan tempat tu sehingga akhirnya tidak diketahui oleh Quraisy. Nabi menjadikan rumah tu tuan-tuan boleh tanyalah, kalau pergi ke Mekah, tuan-tuan tanya orang yang bawa tuan-tuan tu, di mana rumah tu, kawasan tu tak ada dah lah. Boleh tunjuklah tempat tu, dia jauh sikit daripada Kaabah tu. Kemudian nombor 9, saya tak baca dah yang tu, saya hurai aja. Terus nombor 9. Hijrah pertama ke Habsyah. Hijrah pertama ke Habsyah. Orang mengaji sirah, bila sebut hijrah pertama, mereka akan sebut ke Habsyah. Tuan-tuan tulis yang mana yang ada buku, boleh tulis di situ tahun 5 kenabian. Tahun 5 kenabian. Tuan-tuan tengok, padat kehidupan Rasulullah padat. Setahun, kemudian setahun, kemudian setahun, padat. Kehidupan Rasulullah, aktiviti Rasulullah tahunan, harian, bermula daripada hari pertama sebarkan Islam, padat. Sampailah tahun ke-5 Nabi SAW dihalau keluar daripada rumah masing-masing. Maka Nabi SAW pun fikir sebuah negeri dan negara untuk dicadangkan kepada para sahabat supaya mereka berhijrah, dan benda tu berlaku. Para sahabat berhijrah ke Habsyah. Hari ini antara pendapat mengatakan bahawa Habsyah hari ini adalah Ethiopia. Ethiopia tu Somalia ke tuan-tuan? Ethiopia dengan Somalia sama apa lain?
Lain kan? Lain ada orang kata Somal, ada orang kata Ethiopia. Boleh rujuk tengok lain ke sama. Habsyah pendapat yang paling banyak Ethiopia lah. Itulah hijrah pertama. Cuma beza hijrah pertama dengan hijrah kedua ke Madinah apa dia? Bezanya ialah hijrah ke Habsyah tidak wajib dan tidak bersama Rasulullah, dan hijrah kedua ke Madinah Al-Munawwarah hukum dia wajib dan bersama Rasulullah. Itu beza dia. Beza dia. Kita tengok. Siri penindasan ini bermula pada hujung tahun keempat kenabian. Ia berlaku secara perlahan pada mulanya, tetapi beransur-ansur keras dan bertambah buruk hari demi hari, bulan demi bulan, sehingga ke satu situasi yang keterlaluan dan tidak tertanggung lagi penyiksaan apabila menjelang pertengahan tahun kelima. Tuan-tuan, sampai pertengahan tahun kelima tu Nabi tengok orang Islam Nabi dah tak sampai hati tengok para sahabat dengan jumlah yang minoriti. Waktu tu tak sampai 100 orang. Waktu tu tak sampai 100 orang. Di sini orang Islam mula berfikir secara serius bagaimana hendak mengelak penyiksaan yang menimpa mereka. Dalam suasana murung dan penuh kecewa, maka surah Al-Kahfi diturunkan yang mengandungi jawapan tepat kepada kaum musyrikin yang sentiasa mendesak dengan berbagai pertanyaan kepada Nabi SAW. Ia mengandungi 3 buah kisah ibrah tinggi nilainya yang digarap oleh penganut sebenar. Tuan-tuan, waktu duk kena siksa teruk oleh penduduk ataupun masyarakat Quraisy Mekah, dalam masa yang sama juga orang-orang Yahudi suruh pemimpin Quraisy, "Kamu nak tahu Muhammad ni nabi ke tak?" Beberapa soalan. Pergi tanya dia beberapa soalan. Pergi tanya Muhammad. Kalau dia tahu dia nabi, pergi tanya Muhammad, dia tahu tak pasal Ashabul Kahfi? Benda surah tu turun waktu ni. Maksudnya pada zaman tu. Kan? Kita baca Quran, baru kita tahu surah tu turun waktu ni. Sebab kita pun mengaji sirah, dalam tempoh-tempoh tu surah ni turun. Sebagai menjawab kepada persoalan musyrikin Mekah yang nak uji kenabian Muhammad, padahal mereka takkan turut pun kenabian itu walaupun Nabi akan bagi jawapan siapa Ashabul Kahfi. Sekumpulan manusia pemuda yang apabila Allah turunkan cerita tentang Ashabul Kahfi, ia memberi sedikit sebanyak kekuatan kepada orang Islam di kota Mekah. Tuan-tuan, Ashabul Kahfi ini kumpulan remaja, fitian. Remaja, fitian ni dalam bahasa Arab dia remaja, bukan umur 40-an 50-an tak. Sekumpulan remaja yang beriman dengan Allah pada satu zaman yang majoriti masyarakat, raja dia, kerajaan dia, kesemuanya kufur kepada Allah. Sehinggalah orang-orang tua-tua ni, lapis-lapis umur 50 apa semua ni, ligan kumpulan pemuda ni dan nak bunuh mereka. Akhirnya mereka menyelamatkan diri, naik atas gua, minta kepada Allah untuk menyelamatkan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan mereka. Ajaib kisah Ashabul Kahfi ni, sangat ajaib. Allah cerita sendiri dalam Quran, 309 tahun mereka ditidurkan. Masuk akal tuan-tuan? Dia tak masuk akal 309 tahun. Kalau mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam gua 309 tahun, orang yang kejar mereka, penduduk ataupun masyarakat di negara tu yang ligan mereka, takkan tak jumpa. Dah tidur dalam gua tu. Jawapan dia jumpa. Mereka jumpa. Mereka ni dalam gua, tetapi setiap kali nak didekati Ashabul Kahfi tak boleh. Allah cerita dalam Quran. Sebab tu tuan-tuan kalau baca surah Kahfi ni dengan faham sonok waktu mereka tidur tu, orang pakat naik tengok mereka dalam tu, tetapi setiap kali mereka tu nak masuk, Allah SWT ceritakan dalam Quran mereka rasa takut.
Ni dalam surah Al-Kahfi, tuan-tuan boleh tengok. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'bah. Jika engkau melihat mereka, tentu engkau akan berpaling, melarikan diri daripada mereka, dan tentulah engkau akan merasa sepenuh-penuh gerun dan takut kepada mereka. Yang tu yang terjadi. Sepanjang 300 tahun itu, gua tu tak tertutup, tuan-tuan. Tu gua tu terbuka. Dan setiap kali orang pergi ke pintu gua, nampak mereka duduk tidur. Berapa orang tu? Sekali dengan anjing tu ada. Anjing tu pun kisah benar, Allah sebut dalam Quran. Dan bila mereka nak masuk, semua akan rasa takut, lari. Takut sehingga tak boleh mendekati Ashabul Kahfi. Tidak seorang pun yang boleh memegang badan Ashabul Kahfi waktu tu. Pemuda-pemuda, remaja-remaja yang beriman kepada Allah. Bukankah kalau tidur lama, akhirnya badan akan jadi berulat ni, dia rosak ke belakang? Tidak, tuan-tuan. Kan orang-orang sakit kalau tidur lama, badan dia akan rosak belakang. Ashabul Kahfi 309 tahun. Apa Allah buat, tuan-tuan? Tuan-tuan baca surah Kahfi. Wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Kami yang ubah badan mereka kanan kiri. Waktu dia tidur tu, selama ratus tahun tu, Allah yang ubahkan ke kanan sat. Duduk lama, Tuhan ubah pula ke kiri, bagi kena angin dan cahaya matahari. Dan akhirnya tubuh mereka elok. Selepas 309 tahun, semua bangun. Maka cerita yang tu memberikan sedikit sebanyak kekuatan dan semangat kepada para sahabat. Bila turun surah tu, ayat tu, sahabat-sahabat bertambah keimanan kepada Allah. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahf yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah yang lain dari Allah, pergilah kamu berlindung di gua itu, supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmatnya kepada kamu dan menyediakan kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Habis. Kemudian dalam surah Al-Kahfi juga, dalam tempoh tu, dalam surah Kahfi juga diceritakan tentang Khadir. Sebutan yang betul adalah Khadir, lelaki yang tidak disebut namanya oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Apabila Nabi Musa disoal, zaman Nabi Musa ni, Nabi Musa dia hidup, zaman dia ada Nabi Harun, Rasul juga. Kemudian ada Nabi Yusha' ibn Nun, Nabi Yusha' ibn Nun. Apabila Nabi Musa disoal, orang tanya dia, Bani Israel tanya dia, man a'lamu ahlil ard, siapa yang paling alim sekali di atas muka bumi ni? Yang paling alim selalunya para rasul lah. Maksudnya bila rasul tu dihantar, dialah yang paling alim. Maka jawab Nabi Musa, ana. Dia kata dia tak ada kait dengan Allah ke apa, dia kata dia ana. Para nabi ni salah sikit macam tu dah, bukan salah macam mana pun, dialah dia bagi tahu. Tapi benda tu adalah kesalahan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pun wahyukan, wahai Musa, ada yang lebih alim daripada kamu. Nabi Musa dia dengar ada yang lebih alim, dia pun minta, ya Allah tunjuk siapa dia hak alim tu. Ini passion Nabi Musa. Dia dengan Allah Taala, dia macam itulah, dia berani Nabi Musa ni. Dia kata, ya Allah tunjuk siapa hak alim tu. Adalah dalam surah Kahfi, tuan-tuan boleh tengok cerita dia. Kan Nabi Musa pun keluar. Nabi Musa keluar dengan seorang pelajarnya. Pelajar itu kata ulama tafsir adalah Nabi Yusha' ibn Nun, juga seorang Nabi yang hebat. Nabi itu yang pergi dengan dia. Akhirnya jumpa dengan seorang lelaki, cerita dia panjang, kita boleh tengok sendiri ceramah dia. Ceramah berkaitan dengan Nabi Musa dan Khadir. Khadir itu sebutan dia. Jumhur ulama tafsir memilih lelaki yang dijumpai itu adalah Khadir. Jumhur pilih. Kita tengok satu lagi kisah, ialah Khadir. Dia tulis kat sini guru tanah Arab. Saya pun tak tahu dia terjemah macam ni.
Dan Musa alaihissalam terpapar dengan jelas lagi rumit tentang pasang surut kehidupan. Keadaan kehidupan akan datang, tidak semestinya produk keadaan sekarang yang menjadi-jadi, bahkan ia adalah sebaliknya. Ini dia terjemah apa pun saya tak tahu ni. Dengan lain perkataan, perang menentang Islam pada masa akan datang berkisar dalam suasana yang berbeza. Okay, dah cukup. Tengok bawah tu sikit. Satu lagi kisah ialah Zulqarnain, raja bertanduk dua. Bukan raja bertanduk dua, tuan. Qarnun memang tanduk. Ulama tafsir kata Zulqarnain maksud dia seorang raja yang hidup selama 2 kurun. Zulqarnain, seorang raja yang hidup selama 2 kurun. Qarnain, 1 kurun 100 tahun, 2 kurun 200 tahun. Dia ni raja, sebahagian ulama tafsir kata dia adalah nabi, sebahagian ulama tafsir kata dia wali. Wali adalah nabi. Wali dia wali lah, seorang yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia juga raja. Pemerintahan dia daripada barat sampai ke timur waktu tu. Dan setiap tahun dia ada 2 perjalanan, perjalanan ke barat dan perjalanan ke timur untuk melihat rakyat dia di bawah dia ni, tuan-tuan. Dan dialah Raja Zulqarnain yang dikurniakan oleh Allah kekuatan ketenteraan dan kekayaan yang luar biasa, yang akhirnya membuat tembok tu, tembok Ya'juj wa Ma'juj, hak hebat tu, tuan-tuan, yang hari ni orang kata diraibkan oleh Allah. Tembok tu ada atas muka bumi ni, dia bukan duduk di langit, bukan duduk di bawah tanah, tuan. Tembok Ya'juj Ma'juj dia bukan duduk bawah bumi, bukan duduk di langit atas muka bumi ni, tetapi diraibkan oleh Allah. Sebab benda tu adalah perkara ghaib. Beriman dengan adanya Ya'juj wa Ma'juj adalah antara perkara ghaib. Lepas tu ada raja ni lah yang buat tembok tu, dan tembok tu tidak boleh ditembusi sehinggalah datang masanya. Zulqarnain Maharaja, Allah bagi kekayaan, Allah bagi kuasa, tuan-tuan. Nak cari mana presiden hari ni yang menguasai barat sampai ke timur, kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam, yang lebih besar kerajaan daripada dia, Nabi Sulaiman. Dan dia juga seorang yang sangat bertakwa kepada Allah, Zulqarnain ni, sehingga diberikan banyak kelebihan oleh Allah SWT. Seorang raja yang gagah perkasa bagi timur dan barat, bagi timur dan barat. Kemudian perenggan bawah turun surah Az-Zumar. Antara isi kandungan surah Az-Zumar, kata Tuan Guru pengarang kita muka surat 90, tuan-tuan tengok, surah ni dia juga ada kaitan dengan keadaan para sahabat ketika tu yang diseksa dan sebagainya. Surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wahai hambaku orang yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Ingatlah orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan yang sebenar di akhirat. Dan ingatlah bumi Allah ini luas untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas. Nampak, tuan-tuan? Ini kaitannya dengan tajuk hijrah. Ayat ni turun waktu tu, waktu Nabi ditekan bersama dengan para sahabat, tak ada jalan keluar. Orang tangkap, orang Islam bunuh, tangkap, siksa, tangkap. Sudahlah bilangan mereka tidak melebihi 100 orang. Sedikit, sangat sikit. Akhirnya Tuhan kata bumi Allah luas. Wa ardullahi wasi'ah. Kita bila baca surah ni kita teringat, surah ni waktu tempoh tu, tahun ke-5 kenabian. Akhirnya Nabi suruh mereka berhijrah ke Habsyah. Kita tengok habis sikit lihat bawah ni, setengah muka surat lagi, tuan. Nak habis yang ni je. Nabi pun jumpa para sahabat, Nabi panggil. Nabi pun kata, wallahu a'lam. Macam mana Nabi tahu tempat tu? Wallahu a'lam. Nabi pun bagi tahu, Nabi kata sesungguhnya ada satu tempat nama dia Habsyah. Di sana ada seorang maharaja yang adil.
Susah tuan-tuan nak cari satu orang raja adil, satu orang raja yang baik, yang dia bahagikan kekayaan itu untuk semua rakyat. Nak jumpa raja macam tu, Perdana Menteri yang begitu, Presiden yang begitu. Maka Nabi pun beritahu, Nabi kata ada satu negara namanya Habsyah. Di sana ada seorang maharaja yang adil. Berhijrahlah kalian ke sana, mohon perlindungan ke sana. Kata para ulama, hijrah para sahabat yang pertama ke Habsyah bukan semata-mata untuk membebaskan diri daripada penyiksaan yang dilakukan oleh Quraisy Mekah. Bahkan tugas yang lebih besar daripada itu, kata para ulama sirah, ialah untuk mereka menyebarkan Islam di Habsyah. Habsyah di Afrika, tuan-tuan, semua sampai Islam ke situ dalam tempoh awal Islam. Dan yang ketiganya, kata para ulama sirah, untuk mengurangkan keresahan Rasulullah dengan apa yang dihadapi oleh para sahabat. Nabi sedia maklum bahawa Ashamah Negus, dia tulis dalam ni, tuan-tuan tulis kat situ, Ashamah bin Abjar, tu nama dia yang sahih. Nama maharaja tu ialah Ashamah bin Abjar. Nama tu, nama Ashamah bin Abjar ni ada dalam banyak kitab-kitab sirah, bahkan dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha, himpunan para tabi'in, ada nama Ashamah bin Abjar, maharaja Habsyah, sebab dia masuk Islam lepas tu. Okay, kemudian kita tengok Raja Habsyah, seorang raja adil, tidak menindas rakyatnya. Justru baginda membenarkan sebahagian daripada pengikut baginda berhijrah ke sana mencari perlindungan. Bila? Dalam bulan Rejab tahun kelima kenabian, sekumpulan 12 orang lelaki dan 4 orang wanita berlepas ke Habsyah. Di antara yang berhijrah itu ialah Uthman ibn Affan dan isterinya Ruqayyah. Sehubungan dengan ini Nabi SAW bersabda, mereka adalah rombongan pertama berhijrah demi Allah selepas Ibrahim dan Lut alaihima assalam. Nabi lantik, yang ni kumpulan pertama hijrah. Berapa orang tuan? 12 orang lelaki, 4 orang perempuan. Siapa ketua mereka? Uthman ibn Maz'un. Yang tu tak ada, nama tu dalam ni tak ada, tuan-tuan boleh tambah. Uthman ibn Maz'un, Nabi lantik dia, kamu ketua pada mereka ni. Pi ke Habsyah. Bagi tahu, kata, kami datang daripada Mekah nak mohon perlindungan di Habsyah. Kemudian mereka curi keluar dari Mekah ketika malam gelap menuju ke laut, di mana 2 buah perahu kebetulan akan berlayar ke Habsyah. 2 buah kapal lah destinasi mereka. Berita pelarian mereka sampai ke telinga orang Quraisy. Quraisy pun suruh pi ligat, suruh pi kejar. Sampai macam tu, tuan-tuan. Dah lepas tu keluar daripada kota Mekah, tinggal harta, tinggal rumah, semua ni. Sayyidina Uthman orang kaya, dia tinggal semua kekayaan dia, apa semua. Yang balikan lagi buat apa? Dah lepas keluar dah daripada kota Mekah. Besarnya dendam dan kemarahan penduduk kota Mekah dengan ajaran Rasulullah. Lepas dah keluar pun ligan lagi, nak tangkap, buat balik juga kota Mekah, nak buat balik siksa. Akhirnya tak dapat. Tak dapat. 16 orang tadi berjaya naik kapal dan kemudian berjaya sampai di Habsyah. Tuan-tuan sekalian, sekadar tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Dia akan sambung nanti insya-Allah cerita berhijrah ke Habsyah selepas bulan Ramadan lah, lepas raya kan. Raya tak tahu pula nak cuti berapa lama kan. Kalau JK kata sebulan lah saya kan. Saya kata 2 bulan lah kan. Jadi lepas ni dia akan cerita, dalam kitab ni dia akan bagi tahu apa yang berlaku di Habsyah. Ashamah bin Abjar, maharaja tu, apa dia punya reaksi dia. Selepas 16 orang yang pi, ada kumpulan kedua yang pi, lebih ramai, 80 lebih yang pi. Sehingga kan Quraisy menghantar wakilnya pergi ke Habsyah. Naik kapal pi juga Habsyah. Apa yang dia buat, wakil tu buat apa? Apakah yang dijawab oleh wakil kumpulan hak ramai tadi, umat Islam? Dia ada cerita yang begitu panjang, yang akhirnya membuatkan maharaja Habsyah menghadapi tekanan selepas tu. Pasal apa? Daripada menteri-menteri Habsyah sendiri dan juga daripada rahib-rahib yang ada di Habsyah.
kenapa mereka marah kepada Najasyi, Maharaja Ashamah bin Abjar ketika tu. Semua benda tu insya-Allah kita akan tengok dalam kuliah yang akan datang, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Satu Ramadan pagi insya-Allah pukul 9 kita akan adakan kuliah duha. Kalau tuan-tuan pernah dengar cerita yang kiamat dulu, betul saya main ceramah di sini padang mahsyar. Kita unuk belakang sikit, alam barzakh. Alam barzakh. Alam barzakh ni di mana? Kan? Orang yang kubur di sini, dia tak jumpa ke penduduk barzakh lain? Dia ada cerita panjang dia insya-Allah. Satu Ramadan duha. Saya tak tahu nak larat ke tak tu, puasa tu mana. Sejam je kot, sejam 10 ke kan. Dia cerita tu 2 jam kan. Tak tahu. Kita ringkaskan ke macam mana? InsyaAllah suasana di alam barzakh. Pakat-pakat kena tahu, buat persiapan awal. Nak tahu ke tak tahu ke, mesti akan tengok juga alam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.